Semua orang tak tahu. Sampai aku cakap Amanda, kau patut marketing finance. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, sebelum kita pergi ke sesi interview Mulut Puaka bersama Amir Rizwan dan juga Namron, Zaf ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sponsor video ini iaitu Mubi. Alright, Mubi merupakan sebuah online streaming service yang terbaru di Malaysia dan mempunyai pelbagai filem terpilih daripada Malaysia, Indonesia dan serata dunia. Setiap hari Mubi akan tayangkan satu filem terbaru untuk korang tonton dan korang boleh tonton di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Korang boleh tonton filem Roh di Mubi dengan tekan link di description, dan kalau korang belum subscribe ke Mubi, korang boleh dapatkan akses percuma selama sebulan dengan tekan link di bawah. Okay? So let's go! Hai, saya Amir Rizwan, pengarah Roh. Hai, saya Namron. Saya membawa watak pemburu dalam filem Roh yang akan ditayangkan di Mubi pada 2 Oktober 2020. Okay, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, terima kasih kepada Tok Ayah Namron dan juga Amir Rizwan kerana sudi ditemu ramah untuk Mulut Puaka session untuk filem Roh. So, sebelum kita pergi ke soalan tu, boleh berikan tak 3 filem kegemaran Amir dan juga Namron daripada filem tempatan dan juga luar negara? Banyak. In my head lah, Children of Men, City of God, Stand By Me. Yang terfikir dalam kepala aku sekarang adalah Paris, Texas, City of God, Dead Poet Society. Untuk filem tempatan, Pemburu, Sayang Salma. Bagi Roh boleh lah kau. Roh satu. Amir, filem tempatan? Perempuan, Isteri dan ... Bunuhan, Jagat. Alright, okay. Untuk soalan yang pertama ni, untuk Amir, kenapa jadikan filem Roh ni sebuah filem debut daripada Amir untuk ditayangkan di Pawagam pada awal bulan 8 hari tu? So, kenapa filem Roh? Kenapa tak buat filem lain ke apa ke? First of all, requirementnya ialah horror. One pictures lah. Lagi satu, banyak benda yang saya terfikir tentang benda horrifying to me tu pergi kat Roh lah, which is mostly about life and death lah. Tok Ayah, apa beza filem Roh dengan filem yang Tok Ayah pernah berlakon sebelum ni? Susah semua soalan ni. Tanya soalan mudah je kan. Kan nak jawab susah kan. Tak ada banyak beza ya. Sama je dari segi kerja je. Cuma kali ni yang saya rasa dari ni kita cakap dari sudut kerja lah. Locationnya tak banyak. Maknanya tak adalah kita shoot kat sini 2-3 hari move lah. Kita macam dekat satu location je kita shoot. Tapi kalau kita bercakap dari sudut karya itu sendiri, saya rasa piece ini memang different lah daripada piece-piece yang lain yang saya pernah kerja. Saya rasa filem ni ada kelainan dia dari segi karya. Next question adalah, apakah reaksi Amir dan juga Namron terhadap respon penonton semua? Kan filem Roh dah habis ditayangkan di Pawagam, dah 5 minggu berturut-turut berjaya kekal di Pawagam. So, apakah reaksi you guys tentang sambutan yang menggalakkan untuk filem Roh ni? Bagi saya, masa time tu sebenarnya saya tengah busy bekerja. Tak dapat nak follow sangat, only certain updates by Amir sendirilah. But the fact that it went through for 5 weeks, I think that was a good thing for me lah. At least saya rasa sambutan dia waktu peringkat awal hamba. Minggu pertama gitu kan, 3 hari pertama tu memang hamba lah. Sambutan dia, kita nak nampak ada dalam panggung pun mungkin ada 2-3 orang je. Tapi kita nampak pendekatan dia berlaku bila masuk minggu kedua. Benda ni datang daripada discussion. Discussion berlaku di online, di YouTube, di media sosial. Dia orang mula untuk bercakap mengenai filem ni dari sudut kritikan, dari kalangan orang-orang yang kita boleh katakan academician. Ada masuk filem kritik, bukan audience punya kritik. Dia orang memang tahu tentang filem. Bila dia orang mula bercakap, kemudian ada pro and con berlaku antara dua side pandangan. Jadi dah berlaku sedikit tegang antara dua side ni. Saya pun tak tahu sebenarnya. Dua side ni nak cerita ni. Filem Roh ni dia orang tak faham, so macam dia orang rasa macam tak best sebab tak faham. So satu side lagi dia orang mula membaca dalam konteks pemikiran, dalam konteks statement sebagai director yang sampaikan dalam filem tu. Hasil daripada inilah yang membuatkan orang ada rasa ingin tahu. Dan dia orang mula untuk pergi ke panggung untuk menonton. Itu aku rasa itu adalah sebabnya kenapa filem Roh ni boleh jadi macam satu gelombang, walaupun tak besar, dia macam ada gelombang
Ada gelombang kecil yang ada wave dia. Adakah respon yang diterima daripada pengkritik, daripada penonton biasa, perbalahan yang berlaku di antara dua pihak ni memberikan satu aspek yang positif untuk industri filem? Adakah you guys rasa adakah benda ni positif ataupun benda ni sekadar hype sahaja? Maybe from my end, macam to be fair lah, bila saya tengok filem, saya tak baca review orang. Saya jenis yang tengok je. Saya cuma baca review bila filem yang saya suka saya suka, saya akan cari kalau nak tahu lebih mendalam lah. That's the only reason why I read reviews lah. But other than that, I'm not sure lah. Bagi aku yang duduk sebagai orang yang involved dalam production ni dan juga sebagai penonton, untuk menjawab soalan Zaf tu, aku rasa tu satu benda yang baik. Sebab bagi aku ini sejarah dan membuktikan bahawa satu karya itu bukan pengkarya itu yang mengangkat karya dia. Pengkarya itu hanya buat karya untuk bercerita. Kalau filem to tell a story itu. Tapi orang-orang golongan-golongan ini yang sebenarnya yang untuk mengangkat satu-satu karya atau satu-satu pemikiran. Ini sejarah dan membuktikan even apa-apa pun kebanyakan daripada sarjana, academician atau pengkritik ini ialah yang mengeluarkan macam-macam term postmodernism lah, inilah bukan karya yang buat. Dia buat karya aje. Kalau macam absurd dulu kita tengok macam keluarlah satu aliran absurd, bukan John Paul Sartre yang create benda tu, dia buat karya tapi orang lain yang membaca karya dia dan menganggap karya ini sebagai satu karya absurd. Dia tak pernah mention pun karya dia adalah absurd. Macam tu Amir buat filem dan aku rasa aku pun buat filem macam tu. Kita just share. Tapi untuk menjawab persoalan kau tadi tu, benda ni bagus sebab dia bagi satu hentakan, satu pelanggaran yang akan mencetuskan satu yang baru, macam Big Bang kita kata. So next question Zaf nak tanya tentang pandangan daripada kru filem Roh ni tentang streaming service. Seperti mana yang kita tahu, filem Roh bakal ditayangkan di Mubi dan bakal ditayangkan pada 2 Oktober. So, apakah pandangan you guys tentang terma streaming service ni? Seperti mana yang kita tahu sekarang ni dengan COVID-19-nya, sinema pun hari tu berapa bulan tutup. Kemudian sekarang ni memang banyak orang dah beralih untuk pergi ke streaming service. So, apakah pandangan Amir dan juga Namron tentang masa depan sinema dan juga pandangan you guys tentang streaming service? I think more option lah sekarang. Lebih banyak option lah, and especially kat Malaysia ni bukan semua orang, especially filmmaker, dapat buat filem for cinema. Tapi nothing can replace cinema experience lah. Aku melihat benda ni ada pro and con dia. Pro and con dia. Ini satu revolusi yang akan berlaku. Betul macam Amir kata, maknanya dari sudut pro je, maknanya dia akan bagi lebih kemudahan pada siapa sekarang, siapa pun nak buat movie boleh. Dia boleh create dia punya own platform. Kan, channel dia sendiri dekat YouTube macam Zaf buat kan, Zaf ni. So dia boleh create their own channel untuk dia untuk tayang karya-karya dia melalui medium YouTube, for example. Bagus untuk kita sendiri, maknanya dari segi kos akan jadi lebih rendah, kita boleh ni apa benda, maknanya siapa-siapa boleh buat. Okey, yang kontra ya adalah budaya sinema tu akan hilang. Sebab itu satu budaya gathering, satu jemaah, satu gathering. Bila kita buat teater, macam aku buat teater, teater bukan hanya untuk kita buat show. Dia adalah satu sosial, satu hubungan sosial dengan masyarakat lain. Bila kita buat teater, lepas show teater itu, kita akan gather. Jadi audience and pengkarya, seniman akan bersama dalam satu ruang untuk duduk berjumpa. So dia jadi satu culture, satu budaya penontonan teater itu yang membentuk society itu sendiri. Dia menyumbang balik pada itu. Begitu juga filem. Tapi filem itu dia hanya buat untuk berkongsi dengan audiens yang lebih besar. Tapi konsep gathering itu hanya di kalangan penonton saja. Kita pergi kat satu ruang macam masjid, kita pergi kat masjid, kita berkumpul kat masjid untuk buat aktiviti kat masjid. Begitu juga konsep penggoyang. Dan begitu juga teater. Cuma teater lebih rapat. Maksudnya kita berjumpa macam lepas habis show, malam tu kita dah mula untuk celebrate benda tu, show tu, jumpa audiens, bercakap ni. Kalau sekarang ambil gambar lah apa semua kan. So dia ada satu budaya dia itu. Tapi bila dia dah start video and then sekarang digital pula, dia dah mula pergi ke individu. So dia membentuk satu masyarakat jadi individualistik punya society. Jadi setiap seorang dia tak ada lagi konsep gathering tu. Budaya berkumpul tu dah hilang. Kalau kita kata in future panggung wayang dah tak ni. Sebab itu dah menunjukkan ke arah itu, Zaf. Tambah dengan PKP ini yang kita tak tahu sampai bila yang akan habis, dan orang masih ada sekatan orang, walaupun panggung wayang dibuka tapi orang masih takut untuk pergi ke. Tapi itu dia akan hilang itu.
Apa pandangan Amir dan juga Namron tentang pemilihan pelakon? Sebab sekarang ni terlalu banyak orang melabel pelakon-pelakon ni, ada yang kayu lah, ada yang tak boleh berlakon lah, ada rupa tapi tak boleh berlakon. Amirul Effendi, dia punya followers tak capai 500,000 kan, tapi tak dapat job sebab follower tak beramai. So apa pandangan Amir dan juga Namron tentang pemilihan pelakon itu sendiri berdasarkan aspek populariti dan juga rupa seseorang tu berbanding bakat? Tak apa, email dulu. Kau nak email jawab dulu kan? Dulu. I think it depends on the purpose of the film yang you nak buat lah. Of course, as a director, as a filmmaker, I would want to choose pelakon yang kena dengan story. But when you talk about big studios, when you talk about producers, when they think not just about the art but also the commerce side of things, there are reasons why they choose those yang ada banyak followers also. But so in a way, for me, hopefully there is a balance lah on how you choose on what reason. Luckily for this film, it's a small film, can take as much risk as we can, and also my producer just okay je dengan pilihan kami. Macam lucky lah dapat bekerja dengan pelakon-pelakon pro macam Namron semua yang tak perlu go through a process where producer kata oh dia ni tak boleh, dia ni. So bagi saya lucky to get through that. But if I go for bigger studio, definitely will go through all of that. They will question all this and they will. So benda tu, it really depends on the film, it really depends on also the producers. But for us, it's just more about balance lah. And unlucky juga for someone like Amirul yang kena tentang tu. Sebab bagi saya suka Amirul. Tapi kalau producers tak kasih, because diorang yang kasih duit, so that's another issue where you have to find balance lah. How you can discuss and talk about how to balance things out lah. Okay, casting, macam Amir cakap, casting tu memang ada, kita akan rujuk dengan skrip tu lah. Sebab aku pernah juga berjumpa dengan pelakon yang dia ada masalah sebab dia terlalu kulit dia terlalu fair, terlalu cerah, terlalu putih, muka macam Pat Asia sikit. Dia ada problem dia pula sebab dia tak dapat watak-watak yang macam dia nak bawa watak nelayan, watak orang kampung, watak ini, tapi dia tak dapat peluang macam tu. Of course lah dia tak akan dapat peluang macam tu sebab look feature dia yang tak sesuai dengan karakter itu. Takkan nelayan kulit putih melepak gitu dengan muka K-pop kan, nelayan macam susah lah nak terima, orang tak percaya. Sebab bila kita berkarya, yang penting adalah untuk make believe. So selagi dia boleh make believe, okay untuk kita masukkan dia untuk play that character, that role kan. So itu soal casting. So tak ada pun isu benda yang pasal engkau tak handsome, kau kulit engkau gelap, kau tak boleh berlakon. Tak ada isu sebab ada watak yang sesuai. Pihak studio yang nak, kadang-kadang yang nak choose ni pun aku tengok setakat ni ya ada benda-benda yang kita rasa macam dia tengok macam tak boleh terima. Tak boleh terima pelakon itu bawa that kind of character. Tapi kenapa producer memilih orang ini? Kenapa memilih pelakon yang kacak, yang penampilan menarik ini untuk bawa ni? Sedangkan watak itu boleh je dibagi pada orang yang mungkin pewatakan tak menarik, tapi dia lakonan dia bagus. Jadi side studio macam Amir cakap pun, dia orang is dalam business. So dia orang mikir benda ini untuk dijual. So bila kita letak seseorang yang famous, dia bukan pasal rupa paras sangat, Zaf. Dia more to popularity. Cuma kebanyakan orang yang popular ini adalah mempunyai pewatakan yang menarik. Ada juga orang-orang yang mungkin tak handsome, macam contoh dia macam pelawak-pelawak kadang kan kita tengok tak ada special pun, biasa macam orang yang kita jumpa hari-hari kat jalan je look dia kan, tapi dia komedian, tapi dia sangat popular kan. Tak perlulah sebut nama, tapi tapi adalah orang macam tu yang kita kenal yang sangat popular, tapi dia tak ada apa-apa yang menarik pun tengah diri dia, maknanya dari segi fizikalnya. So producer ambil orang-orang macam ni, kenapa? Itu persoalannya. Kenapa orang-orang ini dipilih? Kerana dia popular, dan kerana ada popularnya itu memudahkan kerja dia untuk marketing. Sebab itu aku selalu cakap, dia orang ni selalunya malas. Pelakon-pelakon even sampai sekarang pun masih ada, macam dekat Indonesia ada yang pelakon tak ada IG pun kat sana. Macam Reza tak ada pun dia punya own IG dia. Tapi dia sangat popular. Bukan soal siapa yang berperan dalam filem itu, bukan siapa yang mengarah filem itu. Filem itu bagus walaupun tak ada pelakon popular, dia stay boleh. Kita kena ingat benda ni lah. Filem itu yang akan mengangkat pelakon itu untuk menjadi popular, untuk menjadi star. Dia orang jadi star kerana filem itu. Bukannya kau dah star baru berlakon filem.
Itu yang terbalik sekarang. Last but not least, baru-baru ni kita dapat tahu daripada pihak Finas dan juga kementerian mengeluarkan kenyataan bahawa mereka ingin mencapai Oscar, road to Oscar. So, apa pandangan Amir dan juga Namron sebagai orang yang terlibat di dalam industri perfilman ni tentang statement yang dikeluarkan oleh menteri dan juga Finas? Siapa jawab dulu? Bagi saya, dia bagaikan tengok daun yang berterbangan tapi tak fikir adanya angin. Aku akan terjemahkan apa yang bagi aku tak salah untuk kau meletakkan impian kalau ianya tidak mempunyai ada agenda politik di sebalik kenyataan kau harus ada satu target yang untuk kalau kau memimpin satu kementerian atau jabatan dalam kerajaan, kau mesti ada target dia, satu objektif yang kau nak capai. Kat sini dia mungkin melihat bahawa Oscar itu adalah satu target untuk pergi. Tapi macam Amir cakap itu maknanya angin. Sekarang kita kena cari anginnya. Aku ada berjumpa dengan Ahmad Idham, duduk borak dengan dia. Dia cakap benda ini sebenarnya dah lama, bukan baru, tapi baru dikeluarkan. Dan ini adalah hasrat nak melihat filem kita boleh sampai ke Oscar. Itu persoalan Oscar kan, kenapa Oscar, kenapa bukan itu persoalan lain. Dan angin itu ada, tapi kita tak tahu. Semua orang tak tahu. Sampai aku cakap Ahmad Idham, kau patut marketing Finas ni patut kena lebih ni, untuk kau kena bagi tahu apa perancangan kau, apa yang kau kena kongsi dengan semua orang. Bukannya macam sebahagian orang je yang tahu tentang benda ni kan. Benda ni tak sampai ke peringkat akar umbi untuk tahu tentang perancangan kau. Perancangan samalah kalau kita tengok macam Korean Wave dulu pun mula dengan perancangan dia orang waktu itu dari sudut politiknya adalah untuk membawa nama Korea ini ke pesada dunia bagi orang kenal Korea melalui kesenian, hiburan, K-pop lah apa. Dan ini mempunyai perancangan dia orang banner benda ni, buat benda ni apa semua untuk pergi ke situ. Dan dia bukan makan masa 1 hari 2 hari, bukan hari ni cakap esok pergi, ataupun tahun ni cakap tahun depan dah pergi. Tak, dia ambil masa bertahun-tahun, mungkin 10 tahun. Dan benda ini yang Finas kena buat. Finas memang dah buat sikit-sikit sekarang, tapi kita tak tahu. Macam contoh dia orang dah start buat masterclass. Cuma mungkin anginnya tu soalannya pemilihan angin untuk membawa dia orang pergi ke Oscar tu. Dan dia orang target sekarang ni bukan kita yang akan membawa, generasi di bawah kita yang belum lagi kenal filem. Ini yang betul-betul orang muda, yang betul-betul muda, yang betul-betul itu target dia orang. Target dia orang bukan kita. Tu jadi dia tengah groom benda ni, tapi benda ni tak disampaikan dan benda ni tak dihebahkan. Jadi orang tak tahu. Dia macam dia tunjuk A sampai Z, tapi dia tunjuk Z je. Orang tak tahu proses dia. Dia tak bagi tahu proses untuk pergi ke Oscar tu macam mana. Dia cuma cakap nak pergi Oscar. Macam tadi Namron cakap pasal bukan untuk generasi kita, untuk generasi yang muda. Dia orang start dari situ kan. Tapi orang tak tahu, kita tahu. So dia orang nak start benda education. So dia orang ada lah rencana dia tu. Perancangannya tu ada. Cuma sekarang ni perancangan dia orang ni sukses ke tak? Boleh, mampu, itu persoalannya. Mampukah pendekatan dia orang ini yang dia orang tengah buat ni dengan impian target yang dia nak capai ni boleh mencapai sasarannya? Apakah modul yang dia orang gunakan? Kalau dia orang nak buat education, nak bagi pendedahan, nak train, nak bentuk filmmaker yang bagus daripada young generation ni, apa modul yang dia orang gunakan? Dan apakah modul itu telah terbukti ataupun baru pertama kali digunakan? Itu memainkan peranan juga untuk mencapai benda tu. Itu yang aku cakap, benda ni patut macam marketing, apa yang dah buat kena sampaikan. Melalui apa tak tahu, tapi benda ni orang kadang-kadang macam email sendiri tak tahu, tapi dia filmmaker, dia buat filem, apa lagi audience yang kat luar. Aku pun tahu sebab kebetulan hari tu aku buat workshop under Finas. So Ahmad Idham datang untuk tutupkan program tu. So aku ambil masa kejap untuk borak dengan dia pasal isu Oscar ni. So dari situ aku tahu, dah ada perancangannya, dah buat, bukan cakap kosong. Tapi itulah dia macam tak bagi general people like me, macam tak nampak motivation dia untuk buat, nak usaha nak buat lagi filem just for that sake ke Oscar. Itu satu lagi persoalan. Kenapa harus itu menjadi targetnya? Aku senang je Amir, aku cakap ini politik kan. Kalau filem kita dapat pergi Oscar, kan itu akan bagi nama pada negara. Nak tunjukkan semangat cintakan negara. Dalam bidang sukan telah membuktikan apabila negara Chong Wei dapat pergi World Cup lah apa, siapa yang jadi penyokong yang akan duduk dekat seat VIP untuk sokong perlawanan tu? Tidakkah politician kan? So tu je bagi kita filmmaker kita sekarang ni, kita tak fikir ke situ sebab kita rasa macam kita just nak tell a story.
Dia nak bercerita. Kalau bagi aku lah, aku buat hanya aku nak bercerita. Tak adalah target yang macam, sebab dia tak ada satu formula pun untuk kau pergi ke sana. Bukannya ada satu formula yang kau boleh guna pakai untuk kau buat pergi. Dan nak pergi kat sana pun, dia bukan isu ni yang kau buat filem itu macam okey, menepati ianya sebagai sebuah filem yang baik. Satu proses lagi lobby pula bro. Betul. Filem dah baik, kau lobby tak bagus, belum tentu kau dapat top 5 saja. Kau belum tentu lagi boleh menang. So lobby pakai duit pula kan? Bukan lobby, bukan free. So pakai duit. Ini yang tahu macam Korea tu, apa nama perempuan tu, Korean punya culture apa semua yang bawa Parasite. Dia macam ni lah Ahmad Idham punya position lah kat Finas. Tapi dia orang kan, dia orang ada culture punya, dia ada seorang kepala dia untuk jaga. Dia pergi kat sana dan dia yang memainkan peranan yang sangat penting. Kenapa Parasite menang best film kat situ. But to me it's also like macam you need to educate people to make that kind of film in the first place kat Malaysia ni. How macam let's say ada filmmaker yang nak buat that kind of story, but adakah dia mampu dapat fund for it? Adakah dia akan jual dekat cinema, local cinema? Adakah any producer yang nak produce that kind of film here? So that's another issue also which I think we have to consider lah. Kan? Then again, that's why I say it's motivation juga. Why would a filmmaker nak buat a story to do that, padahal dia tahu dapat funding pun tak dapat. Betul tak? For the basic funding pun susah. Betul lagi nak pergi betul lagi nak pergi sampai ke sana. Takkan nak setakat nak buat cerita hantu, cerita action je sampai bila kan. Tapi kalau kita bangkitkan isu itu, kita akan melihat pula macam Indonesia, Filipina, Thailand dan juga Singapura baru-baru ni ada. Government dia orang memang tak support pun. Macam dekat Indonesia memang langsung tak ada. Tapi maknanya dari sudut corporate, untuk dapatkan dana untuk buat filem adalah melalui corporate, bukan melalui government. Government dia orang memang tak ni. Sebenarnya Finas tu, peranan Finas tu kan, duk keluarkan dana untuk filem tu, satu benda yang bagus untuk industri filem kita. Tapi itu macam kau cakap, masalahnya duit itu pergi ke mana, siapa yang dapat dan siapa yang ini. Kat situ yang dia akan mencacatkan benda ni. Negara lain tak ada bro. But actually Philippines quite supportive lah, government lah dia. Cuma let's say for let's say government keluarkan dana untuk buat benda ni kan, you always end up with it's either you buat biopic or you buat cerita perang, kenegaraan lah. Dia very specific to certain kind of criteria untuk buat. And let's say you want to do something like Parasite, again you won't get it. You definitely won't get it. So that's the question again. You want to send to Oscar, but that basic question of what kind of film you nak buat kan. And you are trying to get all these filmmakers, producers nak buat all these film yang orang that can appreciate, yang not just here but over there. So that kind of question they need to ask also. Bukannya setakat you nak tunjuk like film like 1917 which one also, which is a good film, actually I really enjoy it. But again, dekat sini takkan semua orang nak buat that kind of film je untuk kejar ke sana kan. Takkan nak buat cerita yang macam tu je. So that's another thing where I feel like it's limited in terms of genre and in terms of storytelling. What can we tell as a filmmaker? What kind of story can we tell? We have to be more open lah. More open. Tapi itu balik pada isu LPF. Dan itu juga bila balik ke corner pergi ke LPF, dan itu juga kenapa hanya filem-filem macam tu je. Alasan yang diberikan oleh filmmaker lah. Dia sekat lah. Dia sekat kreativiti. Betul. Kau ingat tak dulu pernah berlaku filem seram, horror diharamkan? Oh benar. Pernah. Maknanya LPF tak membenarkan ada unsur-unsur tahyul, khurafat dalam sebuah filem. Maknanya hantu ke apa ke tak dibenarkan. Masa itu saja bro. Ini LPF satu hal. Maknanya masa tu tak boleh kan? Lepas tu 2-3 tahun lepas tu tiba-tiba ada orang buat balik dan macam boleh pula. Itu juga membuatkan orang takut nak explore. Tahu konten yang sangat interesting. For example macam 13 Mei. Memang kau tak boleh cerita langsung. Memang dia cakap tak boleh. Kau tak boleh buat cerita pasal isu-isu sensitif yang menyentuh sensitivity. Benda-benda ni kau tak boleh ni. So terlalu banyak kau limit kan. Tapi sometimes benda ini juga boleh bagi benda yang baik kan. Aku tengok macam Iran pun kan sangat strict. Dia tak boleh, dia ada sekatan-sekatan yang banyak untuk buat. Tapi dia orang berjaya untuk mengangkat karya-karya dia orang. Bukan masalah sekatan juga kan. Ada orang dah membuktikan walaupun dengan sekatan, walaupun kau tak boleh ni apa semua, tapi dia stay boleh achieve. But again, seldom see orang sini buat that kind of film, because again it's motivation. You tahu you tak akan dapat jual. Dan itu tak ada motivation kenapa producer nak pilih filem-filem macam tu. Sebab bagi dia tak boleh dijual. Sebab tak dapat sambutan. Kalau betul yang kita cakap road to Oscar tu, ini juga peranan government untuk membentuk audience.
maknanya kau bukan membentuk filmmaker je, kau membentuk audience. So maknanya audience ini dibentuk daripada sekolah, di mana sesi-sesi apresiasi filem itu telah dilakukan di sekolah-sekolah, baik sekolah rendah lagi dah start benda-benda tu. So bagi student dah buka tentang filem itu, walaupun dia bukan pemikir filem, tapi bila dia besar nanti dia akan appreciate filem, dia akan jadi penonton filem. Dia akan tahu kewujudan banyak lagi genre kind of film. Not just those yang kat commercial saja. So alright, wow, perbincangan yang sangat berlepas. Hampir sejam kita buat ni. Last but not least, thank you very much to Amir dan juga Namron sebab sudi murah untuk slot di Mubi. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaf Vlog yang akan datang. Thank you. Alright, itu saja seksi interview bersama Namron dan juga Amir Ezwan. Sekali lagi Zaf ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sponsor video ini, iaitu Mubi. Alright, Mubi merupakan sebuah online streaming service yang terbaru di Malaysia dan mempunyai pelbagai filem terpilih daripada Malaysia, Indonesia dan serata dunia. Setiap hari Mubi akan tayangkan satu filem terbaru untuk korang tonton dan korang boleh tonton di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Korang boleh tonton filem Roh di Mubi dengan tekan link di description, dan kalau korang belum subscribe ke Mubi, korang boleh dapatkan akses percuma selama sebulan dengan tekan link di bawah.